Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. Dua kementerian baru yang diwujudkan di Sabah bertujuan membantu rakyat dalam aspek pendidikan dan perundangan, bukannya satu pembaziran. Kementerian baharu yang diwujudkan di Sabah bukannya satu pembaziran kerana ia bertujuan untuk membantu rakyat dalam memperkasakan aspek pendidikan dan perundangan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal sebaliknya mempersoalkan sama ada Presiden Kehormat Seumur Hidup Parti Liberal Demokratik LDP Tan Sri Chong Kah Kiat tahu keadaan sekolah daif di negeri ini yang perlu mendapat perhatian daripada kerajaan negeri. Membazir, apa dia tidak nampak sekolah kita berpapan? Dia tidak nampak kadang-kadang ada sekolah yang tidak ada elektrik. Pembaziran apa yang kita nakkan untuk membantu rakyat kita? Bukan kita tunggu kerajaan persekutuan untuk bantu sekolah-sekolah. Saya masuk sekolah-sekolah untuk bagi bantuan di Long Pasir. Saya tunggu federal untuk buat tandas. Saya tunggu federal untuk buat bilik guru. Ambil masa. Sudah berapa tahun sekolah berada di Long Pasir? Takkan pembaziran yang ada? Ketua Menteri diminta mengulas kenyataan Chong bahawa berlaku pertindihan kementerian dengan persekutuan yang dianggap sebagai membazir. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee turut mengingatkan apa yang Chong lakukan ketika memegang jawatan Ketua Menteri dulu. Mungkin pembaziran ialah yang dia buat isu lesen judi, dia lupa. Duit sepatut bagi dengan keluarga, duit sepatut guna untuk bantu anak-anak sekolah. Jangan isu lisensi judi di Sabah. He is one of the guy. He should ask himself. Jangan tanya saya apa saya buat untuk Kementerian Pendidikan. Bukan pembaziran. Jumlah kementerian masih kekal. 10, tidak berubah. Ya, tidak berubah, tidak ada, bukan. Cuma kita punya prioritize pendidikan. Katanya fungsi kementerian di Sabah seperti Kementerian Pelajaran dan Inovasi dan Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri turut bertujuan untuk menyelaraskan keadaan serta budaya di Sabah. Ya, saya ubah suai bagaimana keadaan dia, kita strukturkan. Pasal apa? Keutamaan kita pendidikan. Apa artinya? Bagi kita manusia, kalau rakyat kita tidak ada ilmu, orang nak cari kerja ada pendidikan. Kalau tidak ada ilmu mereka, kilang tidak akan terima. Kalau dia tidak boleh baca, macam mana dia bekerja? Jadi ini yang kita nakkan, supaya fokus, sesuaikan. Usaha kita bukanlah pembaziran kedua-dua kementerian itu. Ya, Kementerian Inovasi dan Kementerian Undang-Undang yang ada. Banyak undang-undang. Kita bantu masyarakat kita kena satukan rakyat kita. Ketua Menteri memberi jaminan peruntukan beasiswa negeri Sabah akan terus dipertingkatkan. Ketua Menteri memberi jaminan untuk meningkatkan lagi peruntukan beasiswa kepada anak-anak Sabah dan penjawat awam pada masa akan datang dalam memastikan pembangunan model insan di negeri ini terus dipertingkatkan. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata sambutan terhadap beasiswa kerajaan negeri begitu baik kerana ramai yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuan, namun ibu bapa mereka tiada keupayaan. Alhamdulillah setakat ini sambutan dia amat menggalakkan ya, dan saya tahu kewangan itu perlu kita tambah baik. Jadi dalam belanjawan akan datang insya-Allah kita akan tambah ya peruntukan untuk membolehkan supaya beasiswa ini akan dapat diberikan kepada anak-anak yang sepatutnya mendapatkannya. Ya. Untuk beasiswa bagi pelajar-pelajar 50 juta, untuk 30 juta itu untuk awam. Ketua Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Karnival Kerjaya peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2020 siang tadi. Karnival itu menyediakan kira-kira 1,600 peluang pekerjaan dan diharap mampu mengurangkan pengangguran dalam kalangan anak muda di Sabah melalui padanan pekerjaan. Menurut Ketua Menteri, usaha yang dilakukan Kementerian Pelajaran dan Inovasi menerusi Jabatan Tenaga Kerja dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia ini akan membantu meningkatkan lagi peluang anak muda mendapatkan pekerjaan. Di samping itu kita di peringkat kerajaan negeri juga inisiatif untuk melahirkan ya, menggalakkan berkecimpung sebagai entrepreneur. Dan lupa saya sebutkan tadi di mana kita engage dengan blueprint pertanian, kita menggalakkan pembabitan graduan-graduan dalam sektor pertanian, perikanan dan industri IKS
Di samping itu, tahun ini saja saya telah sediakan peruntukan sejumlah 137 juta saya ingat, untuk kita sediakan peruntukan membolehkan mereka meminjam duit. Ya, ada yang pinjam duit untuk micro kredit yang ada, dia sipar interest dia. Interest dia kosong, tidak perlu bayar interest untuk micro kredit. Manakala untuk pinjaman IKS yang ada, itu pinjaman dia, interest dia di bawah 3% ke bawah. Ya. So ini diantara bukan hanya kita nakkan supaya menggalakkan mereka sebagai entrepreneur, tapi usahawan, tapi kita juga membantu mereka sebagai usahawan dengan menyediakan sedikit kewangan kepada mereka. Sejumlah peruntukan kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah diluluskan Kerajaan Sabah untuk pelaksanaan projek pengindahan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Ketua Menteri berkata ketika rancangan Malaysia ke-11 yang lalu, Kerajaan Sabah telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM6 juta kepada DPKK untuk projek pengindahan. Bagi rancangan Malaysia ke-12 iaitu 2021 hingga 2025, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sebanyak RM9.7 juta iaitu peningkatan sebanyak RM3 juta untuk kesinambungan pelaksanaan projek pengindahan Kota Kinabalu. Untuk membolehkan supaya kita sekurang-kurangnya mempunyai alat tuju yang jelas ke arah mana kita nak pastikan supaya keindahan, kecantikan, kebersihan dan juga keselesaan masyarakat yang ada di persekitaran ini akan dapat manfaat sebaik mungkin bila mana mereka berada di Bandaraya Kota Kinabalu ataupun mengunjungi Kota Kinabalu. Ketua Menteri berkata demikian ketika melancarkan majlis pelancaran blueprint pengindahan landscape Kota Kinabalu di Taman Chong Tin Vun, Kota Kinabalu pagi tadi. Mengulas lanjut berhubung pelancaran itu, beliau berkata ia bukan hanya untuk menarik lebih ramai pelancong tetapi sebagai kemudahan untuk penduduk setempat mendapat manfaat. Datuk Seri Muhammad Syafiee turut menambah walaupun dunia berdepan dengan pandemik COVID-19 tetapi sektor pelancongan di negeri ini dilihat semakin meningkat dengan kehadiran pelancong tempatan. Kita ingin melihat bila bukan hanya rakyat tempatan, pelancong-pelancong yang datang, mereka akan membawa ingatan kepada semua pihak sama ada yang datang dari luar dalam negeri bahawa cantiknya Kota Kinabalu bukan hanya oleh kerana ianya satu tempat yang tidak dapat diperolehi di negara Malaysia, satu bandaraya yang dapat kita melihat dekat lautan yang begitu cantik by the seaside, and is a beautiful city, you can't get it. Katanya lagi dengan kelebihan dari segi kedudukan Kota Kinabalu yang terletak di pesisiran laut, banyak inisiatif boleh dilakukan dalam usaha untuk menarik lebih ramai pelancong ke negeri itu. Terdahulu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew dalam ucapannya berkata pelaksanaan blueprint itu akan menjadikan Kota Kinabalu lebih menarik, kemas, hijau dan bersih. Ia menerusi peningkatan fasiliti, prasarana dan imej bandaraya. Katanya Kota Kinabalu adalah pintu masuk utama ke Sabah dengan kehadiran seramai 4.195 juta pelancong dan sebanyak RM9 bilion dibelanjakan mereka direkodkan tahun lalu. Syarikat Pemaju Wiko Jaya Sdn Berhad tampil menyahut cabaran menyediakan rumah mampu milik di bawah harga RM300,000 bagi memenuhi keperluan rakyat. Dalam situasi sektor hartanah yang merundum akibat pandemik COVID-19, Syarikat Pemaju Wiko Jaya Sdn Berhad Wiko Jaya tampil menyahut cabaran menyediakan rumah mampu milik di bawah harga RM300,000 bagi memenuhi keperluan rakyat. Bertempat di kawasan seluas 8.4 hektar di Alam Mesra, perumahan dikenali sebagai residensi bandar akan menawarkan sebanyak 4,000 unit rumah kos sederhana berkeluasan 850 kaki persegi setiap unit kepada para pembeli. Majlis pelancaran projek residensi bandar itu disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu SICC petang tadi. Dalam sidang akhbar selepas itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, Wiko Jaya mengambil langkah yang baik menyediakan rumah mampu milik tersebut walaupun pelbagai cabaran yang melanda bagi memenuhi keperluan rakyat yang amat perlukan rumah. Saya ingat ini merupakan pertama
dalam jumlah yang begitu besar 4,000 walaupun dalam keadaan negara kita berhadapan dengan COVID-19, masih lagi ada pelabur dan juga pengusaha swasta yang yakin bahawa perkara ini dapat kita jayakan. Saya sedar dan tahu property development di Kuala Lumpur is not on the way up, is on the way down. But tidak bererti bila harga property itu is going down, kita tidak harus membina rumah. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Jawatan Sambakong dan Pengarah Urusan Wiko Jaya, Edward Ang. Residensi bandar yang mempunyai 5 bilik dijangka mula dibina tahun depan dan siap sepenuhnya 5 tahun kemudian. Pembinaannya melibatkan 3 fasa dan turut dilengkapi dengan 40 unit ruang komersial dan kemudahan-kemudahan lain. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata projek berkenaan diharap turut dapat mengurangkan pertambahan kawasan setinggan apabila rakyat mampu membeli rumah di lokasi yang lebih baik. Jadi ini satu usaha yang cukup baik untuk membolehkan masyarakat yang khususnya di bawah pendapatan rendah untuk memiliki rumah dan dalam jangka masa panjang mereka ini tidak akan dibebankan dengan adanya rancangan seumpama ini untuk pembinaan perumahan yang ada. Dan saya harap kita kena belajar cara kaedah macam mana setengah-setengah bandaraya yang ada di negara kita didapati bahawa ada kelompok setinggan, ada kelompok yang tidak mampu milik dan di situ membebankan rakyat. Usaha melahirkan usahawan tani dan penternak berjaya antara fokus kerajaan dan pimpinan Parti Warisan Sabah. Aspirasi Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal bukan sekadar ingin menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda tempatan, sebaliknya turut melahirkan golongan usahawan yang berjaya. Ketua Menteri berkata usaha melahirkan usahawan tani dan penternak berjaya antara fokus kerajaan pimpinan Parti Warisan Sabah. Katanya sektor pertanian menjadi keutamaan kerajaan warisan kerana mampu menjana pendapatan yang lebih baik. Di Kundasang sahaja, sekumpulan anak muda dipilih menyertai aktiviti pertanian menggunakan kaedah vertigasi yang mampu menjana pendapatan lebih RM4,000 sebulan. Melalui hasil pertanian, pelbagai produk mampu dihasilkan jika mempunyai kreativiti. Atas sebab itu, penglibatan dalam industri hiliran amat penting. Menurutnya, jika sekadar menanam dan menjual buah-buahan, tiada rangkaian pekerjaan dapat diwujudkan. Namun, jika ianya diproses melalui industri hiliran, banyak manfaat akan diperoleh. Sabah negeri yang kaya, tanahnya subur, tanahnya luas, tapi rakyatnya miskin. Pasal apa? Tidak ada kerja. Ada degree, tidak ada kerja. Why? Because you don't industrialize. Why don't we industrialize? Singapura tidak ada minyak, Singapura tidak ada minyak, gas tidak ada minyak, tidak ada kelapa sawit. Korea lagi itu. But Korea is the most developed country in the region. Why? Innovativeness, creativity. Kita ada minyak kelapa sawit, buat minyak masak pun tidak ada, buat candle pun tidak ada kilang. Kita ada tanam getah di kilo, buat tayar kereta pun tidak ada. Kita ada minyak, gas yang ada, downstream is not there. Takkan kita tidak mampu buat? Ketua Menteri berucap merasmikan Karnival Kerjaya Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2020 siang tadi. Maruah dan hak negeri ini perlu dipertahankan oleh rakyat dengan memilih untuk mengekalkan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk menerajui Sabah. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, Kerajaan Negeri Pimpinan Parti Warisan Sabah Warisan berusaha sebaiknya untuk mengembalikan status Sabah sebagai sebuah wilayah selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Usaha berterusan warisan dan rakan sekutunya mempertahankan maruah dan hak rakyat Sabah adalah selaras dengan usaha dan matlamat bersama Pakatan Harapan Plus. Guan Eng berkata demikian di Majlis Pelancaran Bilik Gerakan DAP Pensiangan baru-baru ini. Katanya Syafiee turut berjuang menentang politik katak atau katakrasi yang berlaku di Sabah. Sehubungan itu katanya gelombang untuk menolak dan membersihkan negara daripada katakrasi harus dimulakan.
Tindakan membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah berikutan aksi melompat beberapa orang adun yang beralih sokongan kepada Musa Aman merupakan satu tindakan bijak bagi menghalang usaha katakrasi mengambil alih kuasa. Golongan katakrasi ini sudah tentu cenderung untuk menjaga ketua yang memberi mereka sogokan wang. Sudah tentu kebajikan rakyat tidak diambil berat. Tambah Guan Eng memilih Syafi'i dan wakil-wakil rakyat sekutunya bermakna memilih kerajaan yang memperjuangkan aspirasi rakyat yang nyata telah dibuktikan melalui pentadbiran Syafi'i. Bukti terkini yang paling nyata ialah pemberian geran tanah kepada ribuan pemohon yang telah menunggu hak milik tanah sejak puluhan tahun lamanya. Pengecualian bayaran sewa pasar malam dan pasar tani sehingga tahun depan amat disyukuri peniaga. Laporannya bersama Jennifer Tunggu Michael. Peniaga pasar di Penampang menzahirkan perasaan syukur atas keprihatinan Ketua Menteri kerana memberi pengecualian bayaran sewa pasar malam dan pasar tani sehingga tahun depan. Inisiatif itu diambil bagi meringankan beban peniaga yang terjejas berikutan penularan COVID-19. Sebelum ini, peniaga di Pasar Dongongon dikehendaki membayar sekurang-kurangnya RM6 setiap hari. Justru pengumuman pengecualian bayaran sewa merupakan berita gembira bagi semua peniaga. Seorang peniaga Lucy Petrus 55 berkata, berita baik itu bukan sahaja dapat membantu meningkatkan pendapatan, malah memberikan semangat kepada golongan peniaga yang sebelum ini terpaksa menanggung kerugian besar akibat wabak COVID-19. Pemangkasan sewa pasar. Okey. Bagi saya dia amat baiklah. Selain daripada menambah pendapatan, dia macam memberi semangat kami untuk menjual hasil tani kami. Memang kami amat terjejas sekali lah. Sebab dalam musim PKP itu kami tidak dapat keluarkan itu hasil tani yang kami buat sebelum PKP, memang kami buang sejak itulah, tidak dapat keluarkan. Jadi setelah macam ada pemulihan ikan dan pemasannya dia boleh harap-harap boleh betul cover lah macam dari pendapatan kami yang lalu. Sementara itu, Stanley Simon 39 berkata, pengecualian bayaran sewa itu cukup bermakna bagi dirinya memandangkan aktiviti berniaga ini merupakan sumber pendapatan utama bagi menampung keluarganya. Pelaksanaan itu saya rasa cukup kami berterima kasih lah, sebab dia lagi banyak membantu keluarga kami memandangkan aktiviti kami menjajani pun adalah salah satu punca pendapatan kami lah. Kami macam saya sekarang saya ada 3 orang anak, jadi cukup membantu lah. Veronica Angku, 36, turut menzahirkan rasa syukur kepada Ketua Menteri kerana memahami keluhan rakyat ketika berdepan krisis COVID-19. Perasaan kami gembiralah begitu. Kami bersyukurlah sebab adanya itu yang perkecualian. Kami anulah macam kuranglah tanggungan apa itu kurang tanggungan begitu. Terima kasih kepada Ketua Menteri. Kami susahlah cari makan. Keluarga saya mau sarah mama saya, mau sarah adik saya, anak saya 4 orang begitu. Laki saya ya banyak tanggungan labil, karen semua, air semua. Jadi kami pun susah, memang betul-betul susah lah. Sejak yang PKP ini kan betul-betul susah lah. Ya dengan adanya ini Perdana Menteri bantu kami lah kan. Ketua Menteri kami ada kurang beban kami. Kami bersyukur sangat-sangat. Kebanyakan peniaga di Tumi melahirkan perasaan syukur tidak terhingga ke atas keprihatinan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal kerana mengecualikan bayaran sewa pasar malam dan pasar tani sehingga tahun depan. Pengumuman seumpama ini merupakan berita baik kepada peniaga dan ia membuktikan kerajaan warisan memahami keluhan rakyat ketika berdepan krisis COVID-19. Saya Jennifer Tunggu Michael, BTTV. Ini pula mengenai Viviana Mosibin, gadis Pitas yang terpaksa memanjat pokok untuk mengambil peperiksaan secara online.
Laporan yang diterima Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin, kononnya Viviana Mosibin tidak menduduki peperiksaan di atas pokok diperoleh daripada Ahli Parlimen Kudat sendiri iaitu Datuk Abdul Rahim Bakri. Memetik laporan Malaysia Kini hari ini, Zahidi dilaporkan berkata Abdul Rahim pula menerima maklumat itu daripada pensyarah Viviana di Universiti Malaysia Sabah UMS. Sehubungan itu, beliau menganggap maklumat itu tidak perlu disemak semula kerana ia disalurkan Ahli Parlimen yang juga Timbalan Menteri Kewangan. Zahidi yang juga Ahli Parlimen Padang Besar berkata dalam isu tersebut, dia tidak melihat apa perlunya Abdul Rahim sebagai wakil rakyat di kawasan itu menipu ataupun memberikan maklumat tidak benar. Maka kita percaya pada maklumat tersebut, katanya. Sejak Khamis lalu, Zahidi mendapat kecaman daripada orang ramai ekoran kenyataannya di Dewan Negara bahawa Viviana sebenarnya tidak mengambil peperiksaan. Sebaliknya, video memanjat pokok untuk mendapatkan rangkaian internet itu hanya untuk mendapatkan tontonan dalam saluran YouTube-nya. Viviana yang kesal dengan dakwaan itu kemudian menunjukkan jadual peperiksaan yang dihadapinya sebagai bukti bahawa dia memang sedang mengambil peperiksaan pada hari itu. Zahidi kemudian membuat permohonan maaf kepada Viviana dan menyatakan bahawa dia menerima maklumat yang salah berhubung perkara itu. Ini pula perkembangan kes COVID-19 di Sabah. 51 daripada 62 kes positif COVID-19 baharu yang dicatatkan di seluruh Malaysia hari ini adalah di Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan di Putrajaya berkata untuk 51 kes baru di Sabah, 50 kes adalah dari kluster benteng LD di Lahad Datu, manakala satu kes jangkitan pernafasan akut teruk sari yang dikesan di Hospital Lahad Datu. Kesemua kes itu merupakan jangkitan tempatan di mana 11 kes melibatkan keluarga negara dan 40 kes lagi bukan warga negara. Menurutnya, kesemua kes ini merupakan tahanan di mana 43 kes dikesan di Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu dan 7 kes dikesan di Penjara Tawau. Kluster benteng LD mula dikesan pada 1 September dengan 2 pendatang asing tanpa izin parti. Yang pertama dikesan positif ketika berada dalam tahanan lokap IPD Lahad Datu. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Selamat malam.